Boleh hari yang bersama tu. Okey, baik. Jadi saya akan mulakanlah, okey, taklimat kepada ibu bapa tentang inisiatif pembelajaran digital Sekolah Kebangsaan Seri Delima. Okey. Baik, jadi pertama sekali ya, kita lihat agenda kita. Okey. Kita mula dengan bacaan doa dululah. Okey. Kita mula dengan umur kitab kita, Al-Fatihah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Terima kasih kepada ibu bapa yang menyertai taklimat kita pada hari ini. Okey, baik. Sebelum saya terangkan lebih lanjut tentang program ni, okey, kita dengar dulu ucapan aluan daripada pihak guru besar. Okey, dipersilakan guru besar Sekolah Kebangsaan Seri Delima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Boleh dengar suara saya? Boleh kuat tak? Okey. Baik, terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada tengah hari ini untuk kita berikan sedikit taklimat berkaitan dengan pelaksanaan pendigitalan sekolah pembelajaran kita. Ada tertekan tu yang angkat tangan tu. Okey, sebelum tu saya sebenarnya minta diadakan taklimat ini pada waktu pukul sekarang ni pukul 1 untuk nak mengelakkan daripada tuan-tuan dan puan-puan terpaksa ambil cuti, terpaksa untuk hadir ke sekolah yang bekerja lah. Jadi waktu ni ada waktu rehat kita. Jadi saya rasa tak lama untuk kita bagi taklimat ni pun. Sebab sebelum kita nak laksanakan kepada azan, sebelum kita nak laksanakan kepada semua, kita perlu maklumkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Azan, boleh kita berhenti sekejap? Beri laluan kepada azan sebelah.
Baik, kita sambung balik tadi. Jadi kita curi sedikit ruang masa tuan-tuan dan puan-puan pada tengah hari ini untuk kita maklumkan berkaitan dengan program pembelajaran digital di sekolah Seri Delima. Baik, sebenarnya program ini bukannya program baru. Program ini sebenarnya dah lama. Sebelum ni kita panggil sebagai sekolah bestari. Saya ingat dilancarkan tahun 1999 lagi waktu tu. Dikenali sebagai sekolah bestari. Dan bila berlakunya COVID, pendigitalan pembelajaran ni berlaku dengan terlampau tepat. Kita yang tak pernah buka kelas secara online, mengajar secara online, tiba-tiba masa zaman COVID kita buat secara online. Jadi benda tu sebenarnya boleh dilaksanakan, boleh dibuat. Berbanding sebelum ni, bila kita bicara sekolah bestari dulu, kita rasa macam kekangan peralatan lah dengan internetnya yang tak berapa nak memperangsangkan. Tapi bila zaman COVID, kita nampak perkara-perkara itu boleh diatasi tapi tak sepenuhnya lah. Sebab itu kementerian sebenarnya pada dasarnya dia akan cuba perkenalkan, cuba laksanakan secara sepenuhnya nanti. Mungkin 3-4 tahun semua sekolah akan ada sekolah kelas pembelajaran digital ni. Jadi kita perlu ambil peluang, kita perlu ambil ruang untuk secara pengenalan. Maknanya kita perkenalkan kepada murid. Sebenarnya sebelum ni nak laksanakan untuk kelas tahun 6, tapi saya fikirkan tahun 6 kalau kita laksanakan tahun ni, tahun depan dia dah naik ke tingkatan 1. Jadi kita kena mulakan balik tahun 5 punya. Jadi saya minta kepada Cikgu Sami kita mulakan pada tahun 5 dan juga tahun 4. Jadi untuk kita laksanakan projek ni supaya tahun 5 dibawa ke tahun 6 masih ada lagi 1 tahun dan dari segi kemahiran tu dah makin meningkat lah untuk budak, untuk cikgu sekali. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi untuk menghadiri taklimat kita pada tengah hari ini, dan juga saya mohon juga kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama lah bagi sokongan kepada program kita ni. Okey, saya rasa itu saja dulu daripada saya. Yang lain nanti Cikgu Syami akan sentuh bagaimana proses pelaksanaan dan macam mana perkara-perkara itu kita buat, terutama sekali bila nak bawa peranti tadi. Peranti pun saya nak ingatkan hanya yang dibenarkan sajalah. Kalau handphone tu memang kita tak benarkan sebab handphone kadang-kadang disalah guna. Jadi yang itu yang kita akan sentuh nanti, bagaimana cara kaedah penyimpanan dia dan berapa hari yang akan kita benarkan untuk bawa. Okey. Jadi itu sahaja daripada sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada pihak guru besar kerana telah memberikan sedikit sebanyak maklumat awal lah tentang apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Okey. Baik. Jadi saya rasa pihak ibu bapa pun dah maklum, mungkin anak-anak tuan-puan dah bercerita tentang apa yang telah berlaku dalam kelas mereka, penambahbaikan dan juga mungkin apa yang saya telah maklumkan awal kepada mereka. Okay, jadi hari ini saya nak terangkan lebih lanjut lah. Okay, baik. Jadi sebelum tu kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran digital ni. Okay, yang pertama kita nak tingkatkan kualiti pembelajaran murid melalui penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang kedua, untuk membantu menyokong keberhasilan bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam pembelajaran dan aras pemikiran murid. Okay?
Jadi ini adalah objektif lah kenapa kita laksanakan pembelajaran digital di sekolah. Okay? Baik, pelaksanaan kelas digital ni merangkumi kepada empat ni perlu mainkan peranan. Okay? Baik, kita lihat dulu di peringkat sekolah. Apa yang sekolah kena laksanakan untuk pelaksanaan kelas digital ni? Apa yang kita pihak sekolah telah pun jalankan? Okay, yang pertama sekolah kena tetapkan kelas yang terlibat dengan pembelajaran digital. Kita ada lebih kurang lebih daripada 30 kelas. Okay? Jadi arahan daripada pihak KPPD tu kita pilih berapa kelas yang kita nak untuk laksanakan program digital ni lah. Kita tak bolehlah nak semua kan. Okay, kita mula dengan yang awal dulu. Kita kata kelas rintis dahululah. Okay? Jadi kelas yang dipilih tuan-puan dah maklum lah, kelas 4 attitude dan 6 attitude. Okay, kemudian bila kita dah pilih kelas, kita susun pula jadual untuk bawa peranti ke sekolah. Kita tak adalah kata tiap-tiap hari murid kena bawa peranti ni ke sekolah. Okay? Kita pilih dulu. Kita pilih sekarang 2 hari. Jadi dalam seminggu kita ada 5 hari sekolah, 2 hari saja yang kita tetapkan untuk murid bawa peranti tersebut ke sekolah. Okay? Yang ketiga, penyediaan infrastruktur ICT di dalam kelas. Okay, jadi bila kita kata pembelajaran digital ni, jadi semestinya kelas tersebut perlulah ada rangkaian internet. Okay, jadi kita pasang internet dalam kelas. Okay, untuk memudahkan pengajaran juga kita letakkan LCD dalam kelas dan pembesar suara speaker lah. Okay, kita lihat dengan lebih terperinci. Okay, yang pertama untuk menetapkan kelas yang terlibat dengan pembelajaran digital ni dengan jadual pembawaan tadi. Okay, kita dah pilih 4A dan 6A. Di mana 4A akan bawa peranti yang mereka ada tu pada hari Selasa dan juga hari Khamis. Untuk kelas 6A kita bawa pada hari Selasa dan hari Rabu. Baik, jadi kita cuba sebenarnya kita pilih hari yang berbeza. Contohnya kita tak naklah kelas Selasa dengan Selasa untuk 4A dan 6A pada asalnya. Sebab kita takut ialah dua-dua kelas berlangsung serentak menggunakan internet, kita takutlah berlaku internet perlahan atau sebagainya. Tapi bila kita tengok balik jadual kelas 4A dan 6A, kurang sesuai untuk pilih hari yang lain sebab kita nak utamakan kelas yang ada core subjek utama iaitu BM, BI, Sains Matematik itulah. Kita nak utamakan yang subjek itu dulu untuk pembelajaran digital ni. Jadi bila saya dah berbincang dengan penolong kanan pentadbiran Cik Kide, kami dapati hari Selasa tu terpaksa lah dua-dua kelas tu berkongsilah hari Selasa. Okay? Jadi saya rasa tak ada masalah lah di situ, insyaAllah boleh. Okay? Jadi hari 4A Selasa dan Khamis, untuk kelas 6A Selasa dan juga hari Rabu. Okay? Baik, kalau tuan-puan lihat untuk jadual kelas 4A, bila dia pilih hari Selasa tu kita adalah subjek PJ, Matematik, BM, Music, BI dan PK. Pendidikan Kesihatan. Hari Khamis ada Sains, Tasmik, BM, BI, RBT, TMK. Jadi kita dapat core subjek tu, kita dapat sentuh semua subjek tu melalui hari yang kita tetapkan ni. Okay, yang ni 4A. Baik, gambar rajah ni menunjukkan lebih jelas jugalah. Okay, subjek-subjek yang dipilih pada hari Selasa dan Khamis tu. Okay. Tuan-puan dapat lihat semua subjek core tu ada dan ada juga tambahan pecahan kecil jadual subjek-subjek lain yang masuk dalam hari tersebut. Okay. Baik, untuk 6A hari Selasa dan Rabu, okay, di mana kita ada subjek BI, Matematik, PJ, Sains Pendidikan Kesihatan, BM. Hari Rabu kita ada Sains Pendidikan Islam, BM, Bahasa Inggeris dan Muzik. Okay, untuk nampak lebih jelas lagi ni jadual dia. Okay, subjek utama tu ada, subjek sampingan yang termasuk sekali pun ada. Okay, baik. Seterusnya, okay, untuk pemasangan internet di dalam kelas tadi tu, saya telah berhubung dengan pihak PPD, bahagian technician mereka, okay, untuk memasang internet di dalam kelas. Kita menggunakan rangkaian yang sedia ada yang dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Cuma kita tarik sahaja kabel tu, internet tu naik dan masuk ke dalam kelas. Untuk pengetahuan pihak ibu bapa, segala perbelanjaan untuk memasang rangkaian internet dalam kelas ni ditanggung oleh pihak PIBG lah, Satuan Ibu Bapa dan Guru. Okay? Kos anggaran lebih kurang dalam 2,000 lebih. Bukan setakat internet sahaja, kita juga menyediakan
almari besi, nanti saya akan terangkan lah, okey. Dan wiring semua kita buat lah untuk kelas tersebut, okey. 4A dan 6A lah. Internet tu ditarik daripada bilik guru. Kita sekolah ada 3 internet, 3 punca, pejabat, bilik guru dan juga makmal komputer, okey. Yang dalam kelas 4A 6A ni kita tarik daripada bilik guru sebab kedudukan dia memang betul-betul internet tu di bawah bilik guru, atas dia tu kelas 4A dan atas lagi kelas 6A. Jadi kita pilih kelas tu juga sebab nak tarik kabel tu lebih sesuai jalan dia, dan juga kita buat survey hari tu, okey. Kita tanya ibu bapa, kita juga tanya murid-murid siapa yang boleh, yang ibu bapa dia mampu sediakan peranti untuk anak mereka, dan kita dapati kelas dalam kelas tahun 4 ni 4A yang paling banyak orang kata apa, bagi makluman balas yang mereka ada, okey. Lepas tu kita pilih 4A dan 6A. Baik, seterusnya tadi kita lihat pihak sekolah, apa pihak sekolah dah buat, okey, penyediaan sebelum berjalannya program pendigitalan kelas ni, pendigitalan sekolah ni, okey. Seterusnya daripada pihak guru pula, peranan guru, okey. Guru perlu wujudkan pengajaran dan pembelajaran PDP berbentuk digital. Okey, mengawal murid semasa mengakses internet dalam kelas waktu PDP berlangsung, memastikan peranti yang tidak digunakan disimpan di dalam loker dan dikunci. Okey, yang pertama tadi mewujudkan pengajaran dan pembelajaran digital. Okey, di sini guru-guru tu menggunakan aplikasi-aplikasi yang yang orang kata apa, berkaitan dengan internet lah, okey. Bukannya duduk dan tulis di papan tulis saja seperti biasa. Kita nak wujudkan suasana pembelajaran yang baru, okey. Ni contoh-contoh aplikasi yang terkini lah, okey, yang guru-guru akan gunakan. Saya yakin ibu bapa pun pernah tengok aplikasi-aplikasi ni digunakan sewaktu zaman PKP dulu, okey. Kita pembelajaran PDPR di rumah kan, okay, cikgu-cikgu banyak menggunakan medium ni, okay, dan cikgu akan gunakan lagi medium ni tapi kali ni bersama dengan murid, okay. Kalau dulu sebab murid di rumah kita gunakan, kali ni kita gunakan dalam kelas, okay. Saya yakinlah pembelajaran seperti ini dapat menarik minat murid dalam belajar, tidak lagi hanya menulis, buat aktiviti dalam buku, okay. Kali ni mengakses internet sambil mencari bahan, okay. Mungkin kuis berbentuk online, murid jawab menggunakan peranti masing-masing. Cikgu bagi soalan di hadapan, okay, bagi link ke atau bagi video ke, kemudian bagi soalan dalam link, murid kliklah link tersebut menggunakan peranti mereka dan dapat laksanakan aktiviti tu dalam peranti masing-masing, okay. Baik, pemakluman juga tentang peranti yang ni dah disentuh oleh guru besar tadi. Kita hanya benarkan, bukan kita lah, maksud saya pihak PPD dah maklumkan peranti yang dibenarkan untuk dibawa ke sekolah hanyalah komputer riba, komputer tablet, okey, dan tablet jugalah, okey. Komputer tablet, okey, komputer riba, tapi smartphone, telefon pintar kita tak benarkan, okey. Yang dibenarkan hanyalah komputer riba dan komputer tablet, okey. Jangan risau, saya dah maklumkan tadi. Guru akan sentiasa ada dengan murid lah dalam kelas untuk memastikan murid menggunakan peranti tersebut dengan sebaiknya. Okay, kemudian kita juga sediakan loker, saya sebut tadi loker. Loker ini adalah loker besi yang ada kunci. Jadi bila murid bawa peranti ke sekolah, murid akan menyimpan peranti-peranti ni dalam loker lah. Okay, okay, mungkin murid pegang guna waktu belajar, contoh waktu rehat. Okay, waktu rehat takkan murid nak bawa turun peranti sekali kan. Okay, jadi untuk elakkan apa-apa masalah, kita simpan peranti ni dalam loker dan guru semasa tu akan kuncilah loker tu, dia akan pegang kunci dan mungkin akan berikan kepada cikgu subjek selepas waktu rehat. Okay, jadi bila masuk kelas yang seterusnya waktu rehat, cikgu tu akan buka loker tadi, jadi murid boleh ambil balik peranti dan gunakan. Okay, sampai waktu balik, murid kemas dan bawa baliklah peranti tersebut. Okay, kita tak guna setiap hari, kita gunakan mungkin hari-hari yang tertentu, seperti yang kita tu jadual tadi lah, okay, Selasa dan Khamis, kemudian Selasa dan Rabu. Okay, bukan hari-hari ya bawa peranti ni. Jika contohlah ada murid yang terbawa, okay, mungkin kita boleh simpankan ke pihak guru kelas lah, okay, mungkin boleh simpankan
dan kemudian murid tersebut ambil dan bawa pulanglah pada waktu balik. Okey. Jadi loker tu kita akan letak dalam kelas nantilah. Baik, itu adalah peranan guru. Sekarang peranan murid pula. Okey. Jadi murid bawa peranti ke sekolah. Okey. Jadi murid ni peranti tersebut disediakan oleh ibu bapa dan murid perlulah menjaga peranti itu sebaik mungkin semasa digunakan di sekolah. Okey. Peranti digunakan dengan selamat lah sebab kita tahu dunia internet tu luas. Jadi kita harap murid tak adalah menggunakan rangkaian internet yang disediakan untuk membuka benda yang lain selain daripada pelajaran. Okay, jangan risau, cikgu akan sentiasa berada dengan murid untuk memantau murid menggunakan peranti tersebut dan internet yang disediakan. Okay, murid perlu menyimpan peranti dalam loker lah waktu rehat tu. Okay, ataupun mungkin waktu PJ, murid turun ke padang, jadi peranti tu disimpan dalam loker tersebut. Okay, baik. Peranti dibawa ke sekolah. Okay, murid perlu, seperti murid lihat jadual, okay, setiap hari murid tengok subjek apa, kemas beg dia kan. Jadi murid pun tengok juga, kena ingat juga jadual hari apa yang nak bawa peranti ni ke sekolah. Okay. Tapi 2 hari je, jadi kena ingatlah murid tahun 4, Selasa dan Khamis, murid tahun 6, Selasa dan Rabu, tak silap saya tadi. Okay. Jadi murid kena ingatlah hari apa yang nak bawa peranti tu ke sekolah. Baik, tambahan juga kat sini, okay, murid sekarang kita ada buku teks digital. Saya tak pasti murid anak puan tahu atau tak benda ni, tapi kita dah maklumkan sewaktu PDPR dulu. Murid boleh memuat turun buku teks digital di dalam laman web MOE. Dalam akaun MOE dia sendirilah melalui aplikasi Delima tu ada soft copy, okey, perisian buku teks digital ni. Okay. Jadi mungkin ada ibu bapa akan kata, oh nak bawa buku teks berat, bawa laptop lagi berat. Okay. Jadi pendapat saya, murid boleh muat turun buku teks digital ni. Jadi buku teks tu boleh diakses menggunakan peranti. Jadi mungkin pada hari tersebut murid tak perlulah bawa buku teks sebab dia perlu download saja buku teks tu ke dalam peranti dia. Jadi dia boleh akses buku teks menggunakan peranti tersebut. Okay, bila dah muat turun, simpan saja dalam laptop. Jadi tak perlulah nak bawa buku teks dan juga peranti dalam hari yang sama. Tapi hari lain yang tak bawa peranti tu kenalah bawa buku teks juga. Jadi pendapat saya kat sini kita boleh kurangkan bebanan beg berat tersebut. Okay? Tapi buku tulis mungkin kena rujuk guru subjek itulah. Okay? Bila kita akan bila kena bawa. Okay, sekejap lagi saya akan ceritakan bila bawa peranti tersebut. Okay, baik. Jadi tadi tu bawa peranti ke sekolah ikut jadual yang ditetapkan. Okay, baik. Bila kita nak mula ni, okay, permulaan kelas digital ni kita jangkakan pada minggu depan. Bukan jangkalah, memang kita akan mulalah 18 Julai, hari Selasa, minggu hadapan. Jadi hari Selasa tu tak silap saya, tahun 4A dan 6A akan berlangsung lah. Okay. Dua-dua akan mula serentak bawa peranti tersebut ke sekolah. Okay, jadi sebelum tu saya rasa ibu bapa bolehlah bersedia dengan download siap-siap, okay, muat turun siap-siap buku teks tersebut dalam peranti. Jadi tak adalah datang ke sekolah baru nak download kan, baru nak cari kan. Okay. Jadi boleh rujuk YouTube cara nak cari tu, ataupun boleh WhatsApp guru kelas tanya bagaimana nak muat turun buku teks digital tersebut. Okay. Baik, jadi saya maklumkan di sini juga peranti yang kita maksudkan di sini, laptop semua tu, itu penyediaan daripada pihak ibu bapa. Ibu bapa yang menyediakan peranti tersebut. Okay. Sama ada komputer tablet ataupun komputer riba. Bukan daripada pihak sekolah. Pihak sekolah menyediakan rangkaian internet, okay, loker untuk penyimpanan, okay, LCD speaker itu pihak sekolah. Dari segi pihak murid, ibu bapa, penyediaan tu adalah di peringkat ibu bapa lah menyediakan peranti tersebut. Okay, kita akan, saya admit ibu bapa. Okay, kemudian kita akan, kat mana tadi? Ibu bapa akan menyediakan peranti itu murid bawa pada hari yang dimaklumkan tadi. Okay, baik. Jadi itu saja makluman daripada pihak saya. Baik, ada tak penambahan sebelum tu pihak guru besar atau penolong kanan, Cik Kidi ada apa tambahan
sebelum kita buka soal sesi jawab kepada ibu bapa? Tak apa, Mi, teruskan Mi. Syami teruskan. Okey, baik. Okey, jadi kita ke bahagian sesi soal jawab dululah, okey. Baik, jadi saya lihat soalan di bahagian chat ni, laptop tu kena bawa bila? Tadi saya dah sebut 18. Kalau yang tiada peranti bagaimana? Baik, seboleh-bolehnya kita nak setiap murid satu peranti. Jadi kalau yang tak ada peranti tu mungkin guru kelas dalam kelas tersebut mungkin dia perlu kreatif lah. Mungkin akan buat pembelajaran secara berkumpulan. Mungkin pairing ke, 2 orang satu laptop atau 3 orang satu laptop terpulang pada guru subjek pada masa tersebut lah. Okay. Jika peranti hilang di sekolah, murid bertanggungjawab atau macam mana? Okay. Saya rasa di sini murid tu kena bertanggungjawab lah kalau tanya pihak saya, sebab merupakan tanggungjawab murid benda ni. Jadi murid kena jaga sebaik mungkin lah. Okay. Jadi kalau murid tu tinggalkan kelas, laptop tu, kalau semua murid bergerak tinggalkan kelas, laptop akan simpan dalam loker. Jadi saya tak rasa murid boleh pecahkan loker besi tu. Jadi insyaAllah laptop atau peranti akan selamat jika berada dalam loker. Okay, sebelum ni pihak sekolah ada bagi pinjam tapi dah dipulangkan kepada pihak sekolah. Okay, saya rasa yang ini merujuk kepada peranti bantuan masa murid tu dah jam 4. Okay, betul, memang ada di pihak sekolah, di pihak saya. Saya tidak boleh pulangkan lagi buat masa ni sebab minggu depan tak silap saya pihak PPD akan turun untuk memeriksa peranti ni. Okay, telah dimaklumkan akan dijalankan dalam bulan Julai ni. Jadi saya tak dapat nak pulangkan sebab kalau saya pulangkan nanti bila pihak PPD datang untuk buat semakan, peranti tersebut ada dengan murid. Okay, jadi akan jadi satu isu lah sebab arahan telah dikeluarkan untuk kumpulkan. Jadi sekarang kita sedang menunggu. Okay, jadi buat murid 6A yang dapat bantuan tu, saya rasa bolehlah bawa peranti lain dulu untuk pembelajaran digital ni lah. Okay, selesai sahaja urusan tu, saya akan pulangkan balik peranti tu. Tapi perlu ingat juga peranti tu bukannya milik murid, dia dipinjamkan kepada murid. Okay, jadi pihak PPD boleh panggil untuk ambil benda tu ikut masa dia. Sebab itulah saya tak pulangkan sebab dia bukan milik murid, dia pinjaman. Okay, baik. Jadi ada lagi soalan lain daripada pihak ibu bapa yang nak bertanya? Kalau tak nak cakap boleh type saja di ruangan chat. Ya, Cik, saya nak bercelah sikit, Syami. Okey, silakan Cik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Cikgu Muhammad Nur, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Lima. Cikgu Syahmi selaku penyelaras program pendigitalan ini dan barisan dan tuan-tuan puan yang kasih sekalian. Okey, untuk sebelum itu untuk makluman tuan-tuan, program ini memang betul macam Cikgu Syahmi cakaplah, Cikgu Syahmi dah terangkan tadi berkaitan dengan program ini. Cuma berbalik kepada soalan sekiranya hilang, contoh berlaku kehilangan di sekolah lah. Sekarang ini memang kita dah keluarkan surat pemakluman kepada pihak tuan-tuan dan suka juga saya ingatkan kepada pihak tuan-tuan agar sentiasa jugalah mengingatkan murid-murid, anak-anak masing-masing tu pastikan bila nak keluar ke mana-mana tempat, tulis nama siap-siap lagi cantik lah dekat dekat laptop ataupun peranti tu, tulis nama elok besar-besar. Kemudian nanti kita memang letakkan loker almari kan. Cuma mintalah diingatkan kepada tuan-tuan agar sentiasa ingatkan anak-anak bila bawa tu keselamatan dari segi keselamatan peranti itulah yang penting. Kami insya-Allah pihak kami sentiasa juga berkunci lah insya-Allah. Kita mengharapkanlah program ini. Dan bila tuan-tuan kalau kita tengok tuan-tuan macam tu jelah saya mengharapkanlah sokongan daripada tuan-tuan yang utamanya memang kita agak risau jugalah di segi kehilangan cuma kita menggalakkan untuk tuan-tuan bersama-sama dan kami juga sendiri pihak sekolah pun akan mengambil cakna lah kepada keselamatan ini. Okey, untuk program lama ke tidak buat masa sekarang ni, program ini kita akan jalankan sehinggalah dimaklumkan. Okey, dimaklumkan. Kalau kita sekarang ni sepanjang tahun ni lah dan juga akan bersambung. Sebab itu pihak GB bagikan kita kata ada 2 kelas. Okey, tahun 6 dah habis, tahun 4 tu akan bergerak naik tahun kelas tu dia akan bergerak, dia akan berada di situ ke, insya-Allah dia akan gunakan kegurukan itu. Okey. Boleh Cik? Okey, itu saja Mi.
Ya, baik, terima kasih Cik Kide atas makluman Cikgu nak tadi. tanya cikgu. Ya, silakan Puan. Saya Puan Nana, ibu pada Puteri Kaisaran 4A. Okey, nak tanya, okey, pagi kita hantar anak kita, dia akan bawa peranti and terus simpan dalam loker, betul? Okey, baik, betul. Okey. Lepas tu dia akan guna pembelajaran dan sebagainya. Dan Okey, benda betul. tu akan simpan balik dalam loker sebab petang dia ada latihan sukan, ada kafar. Jadi di antara masa petang tu, adakah boleh simpan dekat loker ataupun pelajar perlu pegang dalam beg dia sendiri? Boleh dapat tak soalan saya? Okey. Baik. Saya rasa loker ni dalam kelas. Jadi kalau murid tu simpan loker dalam kelas, kalau guru kelas pun dah balik, saya tak pastilah sama ada siapa akan jaga loker tu. Tak apa Puan, nanti Syami, tak apa, nanti yang ni sebabnya kita pun baru terfikir waktu sekolah je lah. Buat masa ni Puan Farhana nanti Alhamdulillah baguslah dari segi petang, pelaksanaan murid petang kan. Nanti kami akan logkan balik lah dari segi untuk macam mana keadaan petang tu. Ya Puan, buat masa sekarang ni untuk sewaktu PDP di sekolah sampai pukul 1 tu insyaAllah di bawah seliaan sekolah lah. Okey, cuma selepas petang tu kami pun tak sempat. Nanti kami akan bagi tahu balik kemudian. Ya Puan? Okey, menjawab. Sebabnya insya-Allah saya bagi sokongan sepenuhnya. Saya akan bekalkan iPad dan juga AirTag. Tapi saya khawatir kalaunya macam yang sesi petang tu. Jadi apa-apa cikgu maklumkan baliklah. Baik. Okey, InsyaAllah. terima kasih. Terima kasih Puan. Okay. Terima kasih Puan. Ya Puan. Okay, baik. Tadi anak tadi dia masuk kelas kafar ke tak? Masuk kelas kafar. Maknanya dia tak balik lah. Dia tak balik. Okey. Dia Ini saya pun dah dengar bincang dengan guru kafar. Sekarang ni waktu kafar dia satu suku dia masuk ke kelas kafar. Tapi betul. Saya dimaklumkan oleh cikgu kafar dia orang akan mula pukul 1.45 untuk mula kelas. Jadi kalau 1.45 tu jarak masa daripada pukul 1 ada lebih kurang 45 minit. Saya minta sebab dia akan berlaku macam ni tau. Sekarang ni waktu masuk azan sekarang awal satu suku 1.20 macam tu. Selepas ini azan mungkin dia akan bergerak sampai pukul 1.30. 1.30, 1.37 saya kata, kalau tak salah saya yang paling lama tu. Kalau 1.37 azan, dia akan makan masa 10-15 minit juga. Sebab tu saya nak cadangkan supaya kelas kafar ni dia mula pukul 2 nanti. Kalau mula pukul 2 maknanya mungkin murid akan sempat balik dulu ke rumah untuk masuk balik kelas kafar. Ini dalam perbincangan lagi lah. Okey Puan? Okey, tak apa. Cikgu bincang dulu sebabnya macam anak saya, Puteri dengan Khalif, dia tak balik. Dia akan balik 4.30 petang. Jadi tak apa. Cikgu bincang dulu dan dapat jawapan nanti kita kongsi bersama idea tu. Okey, terima kasih. Cikgu, saya pun ada soalan cikgu. Silakan. Anak saya Kamarina, Kama, darjah 6A. Okey, dia pun sama macam yang tadi tu, dia pun tak balik. Dia selalu balik pukul 5 petang. Sebab selepas kafar dengan sukan semua. So macam cikgu cakap, cikgu nak bincang semua. Sebab saya rasa macam tak ada jaminan selepas pada time sekolah ni. Maksudnya laptop ni sama ada selamat atau tidak. Jadi cikgu bincang dululah sebab pada saya masalah juga tu nanti tu. Sebab kalau loker tu sampai waktu sekolah saja, selepas pada time tu nanti dah tak ada siapa yang akan bertanggungjawab kalau benda tu hilang. Baik, maklum. Sebab dia orang sukan sampai pukul 5 everyday sekarang sampai pukul 5. Memang saya tak sempat nak bawa balik. Nak ambil anak saya balik, lepas tu hantar balik saya memang tak sempat. Because dia habis sekolah, dia akan sambung kafar, lepas tu kan mengaji, lepas tu sambung sukan sampailah pukul 5 petang. So saya pun mengharapkan daripada pihak sekolah ada satu inisiatif lah macam mana cara nak selamatkan nanti kalau apa-apa berlaku dengan barang-barang ni kalau hilang lah. Kita memang kita tak jangka lah benda ni. Agak-agak tak berlaku lah. Okey, baik. Cik Arif insyaAllah kita akan ambil action dan kita akan maklumkan dalam grup lah. Buat masa ni kami akan wujudkan perbincangan dengan pihak GB dan yang terbaik insyaAllah kita akan terus masukkan kepada maklum kepada murid dan kepada grup supaya kita sedia maklum.
Okey, insya-Allah. Okay, baik. Terima kasih Cik, kami akan bincang lah. Okay, baik. Ada Saya soalan lain? tanggungjawab ni, saya akan ambil tanggungjawab ni. Kita akan cuba sediakan satu lagi lokal. Saya rasa tak semua yang terlibat ni, yang untuk untuk yang sukan dan juga kelas kafar. Jadi saya rasa cukup untuk satu lokal, maka kita akan tempatkan di aras satu lah dekat bilik guru. Maknanya guru yang latih sukan nanti, dia yang akan bawa untuk ambil pulang peranti tu nanti. Okay, insyaAllah kita akan pelausi di situ. Kita kena atasi jugalah, kalau tidak betul lah macam tuan-tuan yang maklum tadi tu. Kami pun terlepas pandang yang itu. Kami duk baca sehingga pukul 1.30. Rupanya ada murid yang tak balik. Okay. Okay, baik. Terima kasih atas respon guru besar kerana menjawab soalan tersebut. Baik, hari penggunaan laptop tak perlu bawa buku teks ke? Saya rasa pada pendapat saya lah, okay, kita ada buku teks digital, jadi benda yang sama saja. Jadi pendapat saya kalau hari buat peranti tu mungkin tak perlulah bawa buku teks, tapi murid kena muat turun siap-siap lah ke dalam peranti mereka. Dan jika hari tu tak guna peranti, dia kena bawa buku teks. Jangan kata terlupa hari ni bawa laptop ke apa. Okay, saya harap macam tu lah. Okay. Sebab saya fikir nak bawa laptop dan buku teks lagi mungkin akan buat beg jadi lebih berat. Jadi saya rasa bolehlah switch daripada buku teks kepada peranti. Tapi buku tulis saya rasa perlu bawa kot. Sebab mungkin ada guru subjek yang nak gunakan latihan secara bertulis. Jadi mungkinlah perlu bawa juga buku tulis. Okey, baik. Selain daripada tu ada soalan lain tak daripada pihak ibu bapa? Saya nak respon sikit, Cikgu Syami. Ya, boleh je. Yang buku teks tadi, perlu diingatkan juga sebenarnya bukan semua murid ada peranti sekarang ni. Jadi murid yang ada peranti, dia memang macam Cikgu Syami cakap tadi, dia kena download dululah buku teks digital tu. Dan tak perlu bawa dia buku teks, tapi perlu bawa buku tulis. Sebab macam saya cakap tadi, tak semua murid yang ada peranti, yang tak ada peranti, dia kena bawa buku teks juga. Dia hanya mungkin dia akan kongsi lah, dia tengoklah dengan rakan yang ada peranti tadi. Jadi bila cikgu nak buat dalam pakai peranti semua, dia memang tak boleh lah kepada semua keseluruhan kelas. Jadi dia perlu juga gunakan buku tulis. Jadi maknanya buku tulis perlu bawa, cuma buku teks tak perlu bawa. Okay, baik. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Okey, baik, kita ada satu soalan. Loker disediakan tu banyak sebab ada mungkin bila tentang penelitian. Okey, baik. Loker yang kita sediakan tu adalah loker jenis drawer laci besi. Jadi dia satu kunci saja, satu saja main kat atas. Bila kunci loker tu semua akan terkunci. Jadi saya rasa bukan satu loker seorang, tak. Okay, kita gabungkan satu kelas tu, satu loker tu akan susun dalam tu lah. Okay. Saya rasa itu saya menjawab soalan tu lah. Jadi tak boleh lah kata apa nak guna satu loker tu untuk seorang macam tu. Okay, ada soalan lain? Ada ibu bapa nak bertanya? Okey. Buat rekod untuk simpanan di loker. Okey, baik. Betul ni saya terlepas pandang. Saya ada bincang dengan Cik KD hari tu. Kita akan buat satu rekod dalam kelas. Kita akan tinggal dalam kelas tu lah. Okay, jadi murid yang datang bawa peranti, dia akan tulis nama dalam borang tersebut. Jadi setiap hari kita ada rekod berapa orang murid yang bawa peranti untuk hari tersebut. Okey, nama murid itulah. Okey. Ataupun mungkin jenis peranti pun mungkin dia boleh tulis lah, laptop ke, tablet ke atau apa. Okay. Kita akan buat rekod ni, kita akan letak dalam kelas. Okay. Terima kasih kepada Encik Rizwan atas makluman tu. Okay. Saya terlepas pandang benda tu. Okay. Memang kita akan buat. Okay, baik, ada soalan lagi daripada pihak ibu bapa? Ibu bapa boleh type kat bahagian chat kalau nak bertanya. Kalau tak, boleh je buka mic dan bercakap.
Okay, saya lampirkan sekali lagi lah link kehadiran hari ini. Minta pihak ibu bapa yang belum isi untuk tolong isi. Okay, untuk simpanan saya, ibu bapa yang hadir kepada taklimat ini. Baik, okay ada, boleh tak peranti disimpan di makmal komputer mungkin lebih selamat. Okay, baik. Puan Aidawati, okay baik. Makmal komputer, peranti simpan di makmal komputer, maksudnya apa? Waktu petang ke? Kalau waktu petang bergantung sebab cikgu yang ada di makmal komputer tu mungkin kadang-kadang dia tak duduk di makmal komputer sampai petang. Satu lagi perjalanan kalau kata simpan pada waktu rehat lah contohnya pun tak sesuai juga sebab jarak 4. Ya baik cikgu silakan. Dia sebenarnya tak praktikal kalau kita letak di makmal komputer sebab makmal komputer tu jauh dengan kelas. Kita sediakan satu di bilik kelas. Kelas tu waktu rehat memang semua murid akan turun. Jadi dan kunci pula kita hanya beri pada seorang je untuk pegang kunci tu. Bukan 2, bukan 3. Kalau kongsi kunci pun masalah. Hanya seorang je kunci pegang. Dan semua murid waktu rehat dia semua akan bergerak. Kalau dia simpan di makmal komputer, dia habis masa nak pergi ke makmal komputer, ambil laptop, bawa naik ke kelas pun saya ingat dah 15 minit dah habis, buang waktu. Jadi tak praktikal kat situ saya rasa. Baik, betul apa yang guru besar cakap tu, jarak agak jauh daripada makmal komputer ke kelas. Boleh tak ada penggunaan Microsoft ke sebab iPad saya tak ada, saya kena install dulu. Okey, baik. Aplikasi yang nak digunakan ni bergantung kepada guru subjek lah. Okey. Saya tak berani nak kata apa aplikasi yang guru akan gunakan. Mungkin dia nak guna Office ke apa ke, itu bergantung pada guru kelas. Jadi kalau pihak tuan rasa perlu install, boleh juga, okay, install, okay, tapi saya tak boleh jamin lah yang aplikasi tu akan digunakan oleh guru tersebut sewaktu pengajaran sebab bergantung pada dia teknik apa dia nak gunakan, okay. Baik, jadi kalau pihak tuan boleh install, tak ada masalah nak install, saya rasa teruskan je lah, okay. Baik, ada lain lagi, soalan lain daripada pihak ibu bapa? Okay, murid tak ada peranti macam mana cikgu, makan tadi saya mungkin saya terlepas pandang. Okay, murid tak ada peranti ni, kalau boleh tu kita nak satu murid satu peranti lah, okay. Saya rasa mungkin pihak ibu bapa boleh usahakan mungkin laptop yang sedia ada yang murah ke macam tu, okay, tablet yang murah ke, okay. Tapi kalau tak ada juga, contoh yang hadir hari tu mungkin 6 orang sahaja yang bawa peranti, mungkin guru subjek terpaksa lah gunakan teknik berkongsi lah, buat kumpulan, satu kumpulan satu peranti, okay, berkongsi untuk jawab kuis ataupun buat teknik mencari maklumat dalam internet, okay, terpaksa lah. Okay, peranti pinjaman yang hari tu dikembalikan dapat usahakan untuk berikan semula kepada bajaran penas pada program ini. Okay, baik, saya dah sentuh yang ini tadi, peranti pinjaman hari tu. Baik, saya dah maklumkan tadi peranti ni sekarang saya kena kumpul, bukan ada pada pihak lain, ada dengan saya sendiri sekarang, tapi saya tak dapat kembalikan sebab maklumat yang saya terima daripada pihak PPD nak buat kata apa, nak baiki, nak lihat dulu peranti tu. Jadi saya tak dapat kembalikan sebab bila saya kembalikan nanti bila saya minta murid tu kata ada di rumah dan sebagainya, ada yang terlupa bawa. Jadi satu isu pula, nanti pihak PPD datang murid tak bawa, jadi yalah saya perlu hantar benda tu selengkapnya tapi ada yang tak bawa, jadi susah lah. Okey, baik, minta maaf ya, tapi kalau selesai saja benda tu saya akan pulangkan. Tapi sekali lagi benda tu bukan milik murid, milik PPD, bukan milik murid. Okey, dia pinjaman kepada murid sahaja. Okey, maaf cikgu, saya baru join, apa nak kena download, cikgu ada tak share perbualan sebelum ni kat grup, saya lambat join. Okey, baik, makluman kepada pihak ibu bapa juga, perjumpaan hari ni saya sedang rekod, okey, jadi habis saja taklimat ni, okey, saya akan upload rakaman perbualan ni
kepada YouTube dan mungkin di situ pihak ibu bapa boleh lihat semula atau pihak ibu bapa yang terlepas pandang atau mungkin yang tidak hadir pada sesi taklimat ni boleh rujuk kepada video tersebut. Okay, boleh lihatlah di mana bahagian yang ibu bapa tuan-puan nak fokus tu. Okay, baik. App apa kena download tak ada, just bawa peranti saja. Okay, baik, ada lagi soalan daripada pihak ibu bapa? Saya tak nampak ada soalan yang terbaru. Jadi jika tak ada soalan lagi daripada ibu bapa, saya rasa jam pun dah 2.10 minit, 2.5 minit. Jadi sebelum kita tamatkan tu, pihak guru besar ada pesanan terakhir ke? Cik Kidi ada pesanan terakhir? Okey, tak ada Mi, teruskan. Okey. Baik, saya rasa kalau tak ada tu, okeylah kita tamatkanlah perjumpaan kita sesi taklimat ni pada jam 2.06 minit. Jika pihak tuan-puan masih lagi ada soalan, tiba-tiba baru ada soalan ke, boleh ajukan soalan tu pada guru kelas. Kalau guru kelas boleh jawab, guru kelas akan jawab lah. Tapi jika guru kelas pun tak dapat jawab, mungkin pas pada saya akan cuba jawab sebaik mungkin lah. Okay? Jadi itu sahaja. Okay. Terima kasih kepada pihak ibu bapa kerana hadirkan diri untuk sesi taklimat ni. Saya harap minggu depan kelas pembelajaran digital ni dapat berlangsung dengan lancar lah, dengan baik. Terima kasih kepada pihak ibu bapa sebab banyak beri pendapat, beri sokongan juga terhadap program yang kita jalankan pada yang kita cuba nak jalankan ni. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah soalan-soalan yang saya tak dapat jawab tu ataupun langkah-langkah yang puan cadangkan tu saya akan berbincanglah dengan pihak pentadbir untuk selesaikan. Baik. Itu sahaja daripada pihak saya. Terima kasih. Harap itulah kelas digital kita dapat berlangsung dengan baik pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam.